Boleh kita mula tak? Kelas? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor, boleh. Okay, Hai. Awak saya viral kan? Awak tengok lagi berapa view? Mak pergi viral. Kita tengok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, jumpa lagi kita hari ini sebelum kita menyambut Ramadan. Esok kita menyambut Ramadan, malam ni kita dah mula berterawih. Okay, tapi kita masih lagi meneruskan kita punya pembelajaran minggu ni sehingga saya beri masa 2 minggu ya. Minggu depan kita masih ada lagi sebab saya rasa macam tajuk lengan kita ni agak proses menjahit lah sebab tak biasa kan. Proses menjahit ni tak biasa. So saya next week kita akan ada tajuk penyudah tepi. Penyudah tepi tu agak mudah. Jadinya kalau misal kata tak boleh siap tajuk lengan minggu ni hari ni hari Khamis, kita akan berakhir patutnya pada hari Rabu minggu depan. Perlu dihantar pada 1 minit sebelum 12 malam. Sebabkan ni susah sedikit, so saya bawa lah the following week bersama-sama dengan penyudah tepi you boleh hantar. Sebab penyudah tepi tu sangat mudah. Boleh siap. So boleh drag lah buat amal. Okay, tajuk amali kita pada minggu ni, boleh nampak tak slide yang saya share ni? Boleh nampak? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor, boleh. You respon sebab saya tak nampak you nampak saya. So you, kalau saya tanya tu you kena respon. So hari ni adalah kita berkenaan dengan gelembung dan dengan penan rata. Okay, apa yang saya akan terangkan pada hari ini adalah yang pertama tentang pelaksanaan amali minggu ni. Yang kedua, apa yang you perlu buat. Saya ni kacau lah ni, lambat masuk ni macam ni lah. Sebab saya kena turunkan, minimizekan dia punya slide baru boleh ni. Okay, ni adalah yang you akan hasilkan ya, ni. Lengan, you ada yang pertama lengan padanan rata, yang berikut pola lengan, pola badan hadapan dan pola badan belakang. Boleh mute-kan tak you punya mikrofon? Kalau nak bercakap dengan saya baru unmute. Sebab bunyi yang suara-suara latar tu didengari. Okay? Okay, apa yang you kena buat, yang pertama tonton video cara menjahit lengan, kemudian lengkapkan tas yang diberi, yang ketiga mengisi dan menghantar borang maklum balas pertemuan hari ini. Macam minggu lepas saya ada minta you isi borang maklum balas kan. Ada satu kumpulan yang hantar penuh, ada yang tak hantar ya. Jadinya bila you tak hantar, risiko dia apa tahu? Saya tak faham, tak tahu apa benda you punya masalah. Jadinya macam yang lepas tu dia ada masalah, kata ada beritahu doktor ada test, so saya extend dia punya tarikh penghantaran. That's the reason kenapa perlu ada maklum balas yang task yang pertemuan setiap amali tu, setiap pertemuan you kena bagi respon. Jadinya saya cepat ambil tindakan sebab biasanya kalau saya beri maklum balas tu sehingga jam berapa saya akan baca selepas tu. Saya tak naklah drag dah middle of the week tu baru baca, jadinya tindakan agak lambat ya. Okey, task yang diberi ada dalam sekejap lagi saya terangkan.
Kemudian maklum balas saya belum upload. Maklum balas dan refleksi belum upload lagi. So lepas kuliah ni baru amali ni baru saya akan upload. Dan yang ketiganya, ini arahan KPT ya. Kalau you tengok ni ada Google Form, ini KPT yang arahkan minta you isi. Saya ada clue yang menunjukkan bahawa you punya online learning ni akan berlarutan sehingga semester hadapan. Jadinya KPT dia nak tahulah apa benda masalah, apa yang dihadapi. Okey, berapa orang yang ada masalah memang kena beritahu saya sebab saya ada cara yang tersendirilah untuk nak reach orang yang menghadapi masalah yang tak boleh capaian e-learning ya. Tak boleh e-learning, tak apa-apalah yang berkaitan dengan networking ni, gunakan internet, tak boleh, so saya akan gunakan approach lain untuk orang berkenaan, pelajar yang berkenaan. So apa yang you perlu buat hari ini, pertama scan you punya QR code untuk attendance, kemudian yang kedua, you baca semua sekali apa yang ada dalam e-learning yang saya upload tu, dan baru you isi borang maklum balas. Ya betul. So borang maklum balas. Sebab nanti kan kalau you isi-isi je, bila dah tengah jalan, yang ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. So you baca semua the whole thing yang saya dah upload dekat e-learning, dan baru you isi dalam borang maklum balas. Borang maklum balas tu saya beri masa sehingga hari esok lah ya. Hari esok berapa? Pukul 12.30 hari. Saya minta you uploadkan dekat e-learning. Borang maklum balas. Kalau borang refleksi tu sehingga habis you buat satu amali baru kena isi borang refleksi. Sebab refleksi betul-betul nak measure you punya apa benda yang you capai pada that particular amali. Okey, apa task amali yang you kena buat? Yang pertama, potong pola yang dibekalkan. Saya ada bekalkan pola, kejap lagi saya akan tunjukkan panduan panduan menjahit lengan. Saya ada menyediakan ni, lain kali kena ni lah ya, kena masuk cepat ni. Bila masuk lambat ni macam ni lah jadinya. Ni Kisalam ni, dan Syamimi ni lambat masuk kelas. Okey, kacau. Okey, saya bekalkan you pola ni, pola lengan gelembung. Ini dalam keadaan terbuka, jadi satu line. Saya buka macam ni, satu line ya. Lagi satu lengan padanan rata, saya sediakan pola begini. Tapi dia bila begini nampak sekerat kan, tapi disebabkan ada bulat ni, so you punya pola ni perlu diletakkan dalam keadaan dia berlipat. Berlipat. Bermakna yang bulat-bulat tu adalah berada di tanda dekat lipatan. Kain yang you potong tu adalah di sisi sini. Bila buka dia masih lagi dapat besar macam ni. Faham tak? Tak nampak gambar, Doktor. Nampak? Nampak tak ni? Nampak tak? Tak nampak, Doktor. Tak nampak. Kamera Doktor off kot. Kita dah nampak Ya. slide je. Okay, sekarang nampak tak? Nampak slide je. Ha? Nampak slide je. Slide. Masih lagi nampak slide? Okey, sekarang nampak tak? Saya dah tutup slide dah, nampak tak? Belum lagi. Kamera kat. Masih lagi slide Tak. Tak nampak apa? Tak nampak apa. Okey, nampak tak? Nampak? Tak ada pun, Doktor. Sekali? Tak Nampak? nampak. Tak ada, Tak Doktor. nampak. Macam mana? Ayuh tak keluar. Ayu tak keluar. Ayu.
Okey, tak apa. Saya ada second option. Ya? Doktor tutup kamera ke? Tak, saya on ni kameranya. Nampak tak? Tak Nampak ada saya? pun. Tak Saya- ada. Tak ada. Doktor pun tak nampak. Okey. Okey, dah. Ni kan online ni kan. Kadang orang kata kita cakap seorang pula Okey, nampak ni? Okey. Pertama saya akan bekalkan ni dalam keadaan terbuka macam ni. Ini adalah lengan padanan lengan gelembung. Lengan gelembung. Jadinya saya ada bekalkan dalam bentuk A4. Jadinya you print kena buat potong je lah. Sekeping macam ni. Yang lagi satu saya bekalkan lengan padan rata dalam keadaan berlipat macam ni. Apa yang you kena lipat adalah kertas tu you lipat. Kertas tu lipat, jadinya you letakkan macam ni, kertas tu dilipat dan bila dia dah siap dia akan terbuka begitu. Akan jadi macam ni. Faham tak? Boleh tak? Faham. Okey, ni untuk lengan gelembung, yang ini untuk lengan padanan rata. Okey, saya juga bekalkan you pola untuk badan belakang dan pola untuk badan hadapan. Minggu lepas you buat collar Peter Pan, saya suruh buat sendiri kan polanya. Betul tak? Itu mudah sikit sebab saya nak you buat collar Peter Pan yang cara mudah. Kalau yang melengkuk begitu, yang itu susah. Jadinya that's why saya tak bekalkan. Tapi this week saya bekalkan untuk memudahkan you. Tak bekalkan lagi susah nanti. So, saya bekalkan lengan badan hadapan, badan belakang. Jadinya you kena ada untuk buat ni lengan padanan rata, you ada badan depan, badan belakang dengan padanan rata. Satu set. Kemudian you ada badan hadapan, badan belakang dan lengan gelembung. Satu set. Betul tak? Betul. Okey. Bila dah jadi, dia jadi macam ni lah. Contohnya, you akan ada badan hadapan, you ada badan belakang. Ni. You ada badan, badan hadapan. Sebab ini, dia lebih ni sebab dia ada butang. Ni untuk buttonhole punya stand. Okey, badan hadapan, badan belakang, you ada lengan. Kemudian, untuk yang ini untuk lengan gelembung lah. Gelembung tu kat mana? Kat sini je sikit. Sedikit je ni dekat atas. Kemudian lengan padanan rata sama juga tapi semua sekali rata. Ni yang dia akan bekalkan lah. Okey. Sekejap nampak tak tas tamali saya? Nampak tak? Tak keluar. Tak keluarlah pula. Macam ni. Keluar dah. Okey, nampak Dah. Nampak. Okey. Jadinya kata potong bola berkenaan, so saya dah bekalkan, so you potong saja, kemudian you potong badan hadapan, badan belakang dan juga lengan berkenaan, iaitu untuk collar satu set lengan gelembung, satu set lagi untuk lengan padanan rata. Okey, kemudian apa kena buat? Baca panduan menjahit lengan berpandukan nota dan video dibekalkan. Nanti saya tunjukkan nota yang saya dah buat.
kalau misal kata nota tu susah faham, saya sediakan pautan ataupun link ataupun URL untuk you tengok panduan menjahit pertama padanan rata, saya bekalkan satu YouTube. Kemudian yang kedua untuk bilangan gelembung. You jahitlah benda ni. Nak jahit dia macam mana? Yang pertama sekali you kena jahit sisi dia dulu. Sisi dia dulu. Contohnya sisi apa? Sisi ni. Sisi tepi ni, sisi badan dengan bahu, bahagian bahu. Ini je dua. Dua dulu. Satu, dua. So kita tinggalkan lubang. Yang ni tak ada masalah lah. Sebab dia akan terjadi macam ni kan? Betul? Dia akan terbentuk macam ni. Kemudian, you akan pula. Sekejap Okey. Kemudian, bagi lengan padanan rata, you kena jahit sisi ni dulu. Sisi ni. Sampai ujung sini, kemudian barulah you kelepetkan dia. Ni lengan padanan rata. Jadinya dia akan bertemu di bahagian sini. Nanti saya tunjukkan step by step dekat panduan yang saya dah sediakan tu. Selain daripada tu, cara yang kedua adalah dengan tengok video. Ada dua teknik lah. Saya sediakan, satu gunakan video, satu lagi cara yang saya tunjukkan secara manual. Okey, dengan menggunakan jahit Kia atau jahit mesin. Bagi pelajar yang tak ada mesin jahit, boleh guna jahit Kia lah. Bukan panjang sangat pun, satu jengkal je. Bukan nak jahit satu baju. Kemudian tulis langkah-langkah bagi proses menjahit lengan padanan rata dan lengan gelembung yang disokong oleh gambar ataupun gambar rajah. Yang ini untuk folio you yang gantikan final exam tu. Kemudian rakam gerak kerja proses, ni bukan proses 2-3 proses yang di atas tu, proses di atas untuk tugasan video yang ini. Kemudian yang ketujuh, tulis refleksi pembelajaran amali minggu ini menggunakan template disediakan dan hasil amali minggu ni perlu dihantar pada 29. 29 ni minggu depan. Jadi saya dah cerita tadi, saya anjak so another week. Sebab kalau you dah siap awal, you hantarlah pada 29 tu. Kalau misalnya kita tak siap, you hantar bersama-sama hasil amali bagi tajuk kemasan tepi. Kemasan tepi. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada. Tak ada pun. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa jelas. So, kita pergi the next. Next adalah okey, ini adalah panduan menjahit. Boleh nampak? Tak keluar lagi. Tak nampak, doktor. Tak nampak. Gelap je. Gelap, doktor. Gelap. Gelap sekejap Dah. Nampak dah? Tadi dah nampak, lepas tu Dah hilang balik. Yang balik. Nampak muka doktor. Nampak muka doktor. Tengok betul kan? Okey. Ni apa ni? Sekejap. Ni apa ni? Kan? Ni.
Okey, nampak tak? Nampak. Nampak doktor, nampak. Alhamdulillah. Okey, ni sekarang ni adalah panduan menjahit lengan. Yang pertama lengan gelembung, yang kedua lengan padanan rata. Kita pergi pada yang pertama. Okey, inilah pola yang saya masukkan. Ini set lengan gelembung yang saya bekalkan untuk you. Yang ni ada you punya atas tu ada dia punya basi klaim. Cuma yang dekat tepi ni you buat lah ya. Sisi ni saya tertinggal ni. Boleh tak you ukuran dia sama dengan ukuran ni. Apa tu? Dekat bahu tu. Okey, apa yang you kena buat kalau lengan gelembung, you nampak tak ni dotted line ni? Doktor tak masuk PowerPoint. Doktor nampak folder je doktor. Nampak folder? PowerPoint tak masuk. Ya Allah. Ya ke? Iya. Ya doktor. Sekejap Beria je saya bercerita. Korang pun senyap je. Okey, dah nampak tak? Nampak. Nampak doktor, nampak. Nampak. Pola lengan gelembung. Nampak. Alhamdulillah. Okey. Manalah saya punya tu tadi. Susah kan belajar jauh-jauh ni. Kalau dekat senang sikit. Tak ada secara fizikal ni rasa macam tak puas mengajar. Tapi tak apalah. Betul. Kalau saya pun tak ada kepuasan. So saya insyaAllah hari Sabtu ni saya angkut bawa balik mesin jahit tu. Saya nak menjahit, nak tunjuk ni. Okay. Doktor hantar saya. Pun sampai ke Perak sekali. Okey. Yang apa yang you kena buat adalah you jahit bahagian sini, sisi ni dengan sisi sini. Kan? Bila you dah jahit, okey, ini adalah pola yang dibekalkan. Okey. Yang sebelum you jahit sisi sini, you kena jahit ini dulu. You letakkan notch. Ini adalah garisan jahitan yang you kena jahit. Ini jangan jahit dulu. You kena jahit atas dia. Angkat tinggi sikit doktor. Tak nampak. Nampak? Okey dah. You kena jahit. Ini nanti jahitan yang you akan jahit. Tapi untuk menghasilkan kedut, you kena jahit bawah dia ni satu dengan atas dia ni satu. Nampak? Nampak tak? Nampak. Yang saya tulis pakai pensel ni ya. Bukan yang garisan merah tu. Okey? You kena jahit ini tapi you punya mata jahitan tu jahitan kasar. Mata jahitan kasar. Sebab kita nak tarik nanti jahitan ni. You jahit, you tengok balik semula slide ni. You jahit sehinggalah. Nampak tak ni? Ini garis pemadan yang merah yang saya buat ni. Nampak tak saya punya cursor? Yang saya cursor tunjuk dekat gambar ni, nampak tak? Tak ada doktor. Nampak gambar je. Aduh, yai. Sakit jiwa aku. You nampak ni garisan dekat kepala lengan ni, dia ada tiga baris mata jahitan. Nampak tak? Dekat gambar, dekat saya punya slide. Yang you kena jahit, kena jahit adalah bahagian atas dengan bahagian bawah sahaja dulu. Jahit ni habis sampai sini, sampai ke, bila you tengok slide, you nampak tak saya? You nampak tak saya? Saya nampak. Sekarang nampak tak saya? Sebab saya nak cerita dengan slide dan juga ni. Nampak dengan bendalah ni. Sekarang nampak tak? Nampak tapi video doktor tak jelas sangat. Video kabur sikit je lah. Video doktor nampak kabur. Yang slide tu nampak tak? Yang ni slide saya.
Slide nampak. Yang saya punya Kabur Nak. sikit. Kabur Dok- sikit. Tak nampak sangat. Doktornya kabur sikit lah. yeah. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan you dekat mana you kena apa? Kena jahit. Yang ini ni jangan jahit dulu. Yang bawah dia ni yang saya tulis, yang saya lukis dengan pensel ni. You kena jahit dekat 2 barisan jahitan tu. Tapi jahitan dia kasar. Macam jeluju halus lah. Supaya kita nak tarik. Jadinya berkumpul di tengah. Bila dah siap macam tu, macam dekat gambar rajah ni yang saya tunjuk ni, dekat slide, you jahit macam tu. Kemudian baru you jahit bahagian sisi. Ini, sisi sini. Then you dapatlah gambar yang dekat dalam rajah ni. Then, okay, barulah you jahit sisi lengan ni. Seperti dalam rajah 5.3 dan juga perempuan ni jahit. Bila dah siap sini, you terus kelepetkan ni bahagian bawah dia. Terus kelepetkan supaya memudahkan you. Nanti kalau you tak kelepet awal-awal nak jahit susah. Dan barulah dekat badan, bahagian badan tadi dah siap, kita dah jahitkan bahagian sisi badan kan dengan bahu. Dan baru you cantumkan. Cara mencantumkan badan sama dengan cara mencantumkan lengan ni dengan badan baju, antara lengan gelembung dengan lengan padanan rata sama. Cuma padanan rata dekat kepala lengan dia akan nampak banyak gelembung-gelembung dekat situ. Dekat sisi dia kanan dan kiri dia kena rata. Cuma gelembung tu berkumpul dekat kita punya betul-betul kepala bahu. Kepala bahu. Tapi kalau lengan padanan rata, dia rata, tak ada gelembung pun. Kalau sekiranya ada gelembung, you kena tarik sedikit lah supaya bila you jahit tu tak ada yang terkelepit. Okey, ada soalan tak setakat ni? Doktor, basi jahitan tu berapa Yang ini saya dah siapkan. Yang ini 1 cm ni. Yang saya buat ni. 1 cm. Yang ini 1 cm. Ini pula saya punya pembaris. 1 cm. Yang atas ni. Yang ni 1,5. Yang sisi 1,5. Yang sisi ni 1,5. Yang ini sini 1 cm. Saya hantar ni dalam keadaan bentuk A4. Jadinya you kena print dalam betul-betul A4 macam ni. Tengok yang saya punya ni A4. Lepas tu you print, you potong aja. Pola yang ni pun sama. Saya cuba nak hantar you JPEG tapi sama juga kan? Sama tak? Dengan harapan supaya bila you print, you buat pola tu lengan padanan rata, betul-betul rata, tak ada gelembung, tak ada berkedut-kedut. Tapi kalau lengan gelembung dia memang banyak kedut. Sebab tu dia katakan lengan gelembung. Okey, itu adalah lengan gelembung. Okey? Inilah dia lengan gelembung lah bila you dah jadi ni. Kacau jari orang ni. Itu tak nampak. Okey, ini lengan gelembung ni, cara dia mencantum. Bila dah siap ni, you cantumkan balik lubang ni, cantuman lubang lengan dengan badan baju yang ini. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak tahulah susahlah menjahit tak. Doktor, saya nak tanya boleh? Boleh. Doktor, yang contoh jarak di lengan tu berapa inci tu ikut kita punya ke macam suka hati ke macam mana? Macam kan kita lukis kat pola tu kan? Kan pola tu nanti berapa cm dia punya lebar dia punya Siapa cakap? Amira, lebar tu saya dah, lengan pola ni saya dah bekalkan dah Amira. Tu tak ada printer. Print je. Pintu Aduh, kita betul-betul dalam keadaan daif sekarang ni kan. Aduh, macam mana lah. Macam mana ni anakku. Dia terbagi ukuran.
Doktor bagi ukuran. Apakah yang harus saya buat? Saya kena bagi ukuran pula ya? Boleh dah print, tapi kalau siapa yang tak ada printer, boleh lah. Doktor bagi ukuran. Saya bagi ukuran ya? Manalah. Macam mana? Sebab baju tu susah. Yang susahnya tu untuk lengan padanan rata. Lengan gelembung tak ada masalah. Lengan padanan rata, lubang lengan pada baju dengan kepala lengan mesti ngam. Macam no tu Ada idea tak? Guys? Ada idea tak? Macam rumah kawan. saya dalam e-learning tu semua saya dah upload. Pola dia sebiji-sebiji macam ni. Saya minta you tinggal print je. Print potong. Penatlah aku tertongging-tongging buatkan kau pola. Aduh. Ayla tak guna juga. Ada jiran-jiran makcik-makcik Kia ke ada tak yang ada printer? Ada. Ada juga. Ada doktor kawan. Saudara-saudara. Alhamdulillah lah. So, yang tak ada tu macam mana tu? Yang tak ada, usahakan boleh tak? Tapi jangan diam. Boleh je. Boleh je, okey. Boleh doktor. Boleh Apa-apa nanti kami WhatsApp. Okey lah. Tak boleh nanti kau WhatsApp lah aku Janganlah sampai tak belajar ni. Susah hati saya. Apa PKP ni tak apalah. Seluruh dunia kan nak buat macam mana, reda je lah. Saya melihat banyak positif. Banyak sangat positif. Saya tak melihat dari aspek negatif. Yang ni teknikal je ni, negatif susah-susah ni. Okey, sekarang kita pergi pola lengan padanan rata. Nampak tak? Slide, screen. Nampak. Okey, nampak. Ini adalah pola lengan padanan rata yang you kena buat. Ada 3 pun saya dah bekalkan juga. Dia badan depan, badan belakang guna benda yang sama. Yang berbeza cuma lengan sahaja. Lengan padanan rata dengan lengan gelembung. Badan sama. Okey, apa yang you kena buat, ini adalah rupa dia. Bila dah jadi, you kena jahit bahagian sisi badan, kemudian you jahit bahagian bahu dan you kena jahit bahagian sisi lengan. Then you masukkan lengan ni dalam badan dalam keadaan begini. Pinkan dan jahit. Jahit tu sepatutnya ngam je, tak ada berlebih. Yang berlebih tu hanya untuk lengan gelembung saja. Jadi sebab lebih tu dia akan jadi gelembung. Sebab tu you jahit buat asal kan. Okey. Ini proses dia. Jahitkan ini dulu, kemudian masukkan. Dan ni yang nampak lah. Yang gambar tadi saya ulang balik. Cuma beza dia, kalau lengan padanan rata, dia rata. Kalau lengan gelembung, dia nampaklah ada gathers. Gathers apa? Gathers apa? Kedut. Kedut. Tak ingat. Dan bila dah jadi macam ni lah. Sepatutnya dia tak ada kedut. Rata je. Boleh? Boleh. Boleh tak boleh lah Kenalah boleh kan. Aduh ya. Okey. Jadinya begini. Kedut hanya terkumpul dekat bahu. Saya tak adalah aspek minta you jahit tepi. Kalau kat rumah tu dah ada jahit mesin jahit tepi, okey lah. Jahitlah tepi ni. So sepatutnya jahit begini Dia rata ni. Dia hanya yang berkedut hanya di bahagian sini sahaja. Bahagian kepala bahu je. Nampak tak? Nampak? Nampak. Nampak Nampak latih. Okey. Ini nampak kan? Dia kemas sangat di jahitan dia. Okey. Sampai sini. Dan dia bahagian sisi ni dia kena buka. Masa you jahit ni, dia kena buka. Kena buka. Dan ni, ni kena kedutkan dia. Kat mana dia tadi? Yang jahitan yang ini berada di atas dotted line warna merah yang saya tunjuk pada pola.
yang saya kata buat 2 baris tu, baris bawah dengan baris atas ni dah dicabut. Sebab itu hanya nak menarik untuk buat kedut lepas sahaja. Ini adalah untuk pola lengan padanan, sampel untuk lengan gelembung. Inilah tadi ni. Ni kedut ni. Dan bahagian bawah ni, you boleh buat kemasan penyudah tepi dia, kelepet dia ni kelepet kan? Kelepet sama ada you nak jahit ataupun you lipatkan dia gitu, you gunakan sembat susup. Ingat lagi tak tu sembat susup tu? Ingat. Kau jangan tulis suruh mak kau buat tak selesai masalah. Tuhan nampak. Okey, yang ini padanan rata. Video yang you sediakan mesti nampak muka you. Proses menjahit tu you yang buat. Jangan muka depan slide 2 minit yang pertama muka you dengan 2 minit yang terakhir. Yang lain-lain tu semua nampak tangan je. Tak apa tangan maknya ke, tangan mak Cikiyah ke, tak tahulah siapa buat. Tapi nak muka you juga nampak. So nampaklah sebab video ni video pembelajaran. Jadi teknik-teknik tu kena tunjukkan jelas lah. Ini yang padanan rata. Nampak ya? Dia semua rata, tak ada kedut-kedut pun, tak ada ni. Nampak? Ini tak tahulah you nampak ke tak nampak. Nampak? Nampak. Ni pun buka, kat rumah mesti tak ada pucuk rebung kan. Kita ni dekat UTM baru kenal ada gunting pucuk rebung rupanya. So kalau tak ada ni, sama ada you boleh jahit tepi, jahit mesin. Ingat tak kita buat belah kangkung jahit mesin tu? You jahitlah mesin kat sini. Pun boleh. Kat ni. Dan yang ini kalau tak ada jahit tepi, tak payahlah, biar dia macam tu je. Kita pun dalam keadaan darurat ni. So nak pastikan jahitan ni, tengok jahitan antara klaim lengan, sisi lengan dengan klaim sisi badan, dia kena satu garis lurus. Dia tak ada selisih. Tak ada jatuhnya, tak ada selisih lah. Nampak ni? Nampak tak? Nampak. Kamera ni halus. Jadi muka you saya tak nampak. You hidekan wajah you. Jadi saya ni tak tahulah. You ni nampak ke tak nampak ke? Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Doktor, so minggu depan kena submit video 7 minit kita menjahit lengan. Kalau Lepas misalkan tu refleksi dengan dengan langkah-langkah menjahit tu lah. betul. Itu saya beri masa sampai minggu yang lagi satu. Tapi kalau dah boleh siap awal, hantarlah minggu depan. Sebab nanti you bertumpuk-tumpuk nak sampai ke hujung tu, hujung semester. Kalau boleh siap minggu ni, siaplah minggu ni. Sebab benda ni tak adalah susah sangat. Cuma nak cari bahan tu kan. Mungkin kat situlah bermasalah dengan polanya. Kalau you boleh cari your own pola, should be good lah. Tapi kena, itulah macam saya cakap, badan dengan ni, kepala lengan dengan lubang lengan, lubang lengan mesti sama ni. Terutamanya yang ni, yang ni. Untuk dengan ini. Ni. Untuk lengan padanan rata, dia mesti sama, tak boleh terlebih. Kalau lengan gelembung tak apa, sebab yang lebih tu kita jadikan dia kedut. Kedut lepas. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, saya ulang balik semula. Untuk ujung minggu ni, saya kata 29 yang saya tulis dekat slide tu, 29 hari bulan. Antaranya adalah refleksi, video dengan step by step proses menjahit. Sampailah you hasilkan end product dia. But tomorrow you kena submit dekat saya maklum balas untuk hari ni punya. Sebab saya tak tahu you masalahnya apa. Sebab kita tak boleh jumpa melalui secara fizikal. Jadinya communicate melalui itulah apa benda yang you nak curahkan dekat kertas tu. Sebab
kalau macam ni pun hanya a few student je respon. Dia faham ke tak faham. So ada yang silent tu mungkin saya rasa secara written mungkin you boleh express lah apa benda yang you tak faham. So saya boleh take action cepat lah. Just in case tak boleh siap, so you bawa ke minggu berikutnya, hantar bersama-sama dengan hasil amali bagi tajuk penyudah tepi. Sebab penyudah tepi kita ada buat 2, penyudah tepi penyudah tepi bagi kelepet melengkung, kelepet lagi satu kelepet lurus. Tapi ini pun dah boleh kira kelepet lurus ni. Boleh consider kelepet penyudah tepi jenis kelepet lurus kalau lengan ni. Pun dah boleh kira tu. Okey, yang ni. Okey, ada apa soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Jangan lupa scan you punya barcode lah ya. Okey, kalau tak ada saya minta maaf saya batin. Tomorrow we'll start fasting for Ramadan month. Apa kesilapan saya, ampunkan dosa-dosa saya. Kalau apa-apalah yang pentingnya saya tak nak ada apa-apa masalah, tak nak ada apa-apa dosa dengan you. Apa pun kesilapan you pada saya dah lama ampunkan. Memang tak ada pun. Kalau ada pun tak adalah, memang tak ada. Saya tak terfikir pun untuk menyimpan apa-apa perasaan negatif. Sebab saya seorang guru kan, tak boleh ada perasaan tu. Sebab nanti kalau ada terdetik hati sikit, dia akan affect pada you punya pembelajaran. It's not good. Seorang guru tak boleh ada that feelings. Okay, semoga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik. COVID-19 ni banyak. Saya bagi setengah orang mungkin satu benda yang menyakitkan, terutama frontliners lah. Bagi saya, it's a blessing from Allah untuk kita semua. Itu hanya bagi orang-orang yang melihat dengan mata hati. Tapi bagi saya sangat bersyukur dengan adanya COVID-19 ni. Banyak benda lah yang boleh dapat dicapai. Dengan work from home ni, something is wonderful lah bagi saya. Okay, kalau tak ada, saya akhiri kita punya kuliah hari ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita jumpa lagi next week. Assalamualaikum. Jumpa kawasan. Jumpa kawasan.